صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung daripada bacaan kitab Ulam Fikih. Tangga ilmu fikih. Kitab Jawi muka surat 17. Kitab Rumi muka surat awal ni. Tajuk dia adab qada hajat. Tajuk dia. Surat apa? 16. Boleh ni yang Rumi bukan surat 16. Boleh? Jumpa ni. Muka surat 16 tajuk dia adab qada hajat. Jadi kita baru lagi lah ni masuk dalam ilmu fiqh ni. Sebelum ni kita masuk bab najis, lepas tu macam mana nak kena ayak yang suci. Bahagian ayak pula ada 3, ada 4. Ayak mutlak, ayak musyammah, tanajim mutaghayyir. Okey, ni kita sambung terus lah. Kita tak ulang dah. Tajuk dia adab qada hajat. Qada ni dalam bahasa Arab lah. Hajat pun bahasa Arab. Cuma kita jadi Melayu. Orang Melayu guna jadilah Arab Melayu. Biasa kita kata pijamban. Ada adab pijamban dalam kampung kita ni. Kalau orang KL sikit ada adab pergi tandas. Kalau Indonesia ada adab pergi WC, WC. Apa maksud dia WC? Tak tahu lah. Saya minta ambil tahu. WC, WC bahasanya. WC. WC. Okey, ni benda ni kita tak banyak mengaji sebab benda ni hanya sekadar adab. Adab ni maksudnya akhlak. Akhlak kita ketika kita nak pergi tandas dan ketika kita duduk dalam tandas dan macam mana cara kita nak menunaikan kencing dan berak. Di sini nama dia akhlak. Adab ni maksudnya akhlak lah. Okey, yang pertama. Taswan baca. Baca semua. Baik. Alright. Baca satu. Adab baca berapa? Adab qada hajat. Adab qada hajat itu banyak, di antaranya satu, disunatkan bagi orang yang berkehendak qada besar atau kecil mendahulukan istrinya ketika masuk ke tempat qada hajatnya sambil membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betul. Artinya dengan nama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan engkau dari diriku, dari syaitan jantan dan syaitan betina. Itu dia nah. Yang ni siapa lah yang selama hidup dia tak pernah lagi amal? Ada seumur hidup tak pernah amal lagi ni. Doa ni. Doa ni nampak macam pendek nak, tapi sebenarnya faedah dia sangat-sangat besar. Ada satu dialog antara Nabi SAW dengan syaitan. Ada satu, pernah saya baca satu kitab tu. Di antara dialog syaitan dengan Nabi tu banyak. Di antara dia yang saya baca kat situ, dia tanya, apakah kejayaan kau yang paling besar? Rasulullah tanya pada syaitan. Syaitan kata, kejayaan aku paling besar ketika orang masuk tanda tak baca doa. Masuk kaki kiri lain, tu lain lah, ni lain. Dia kata apa? Sebab apa? Dia kata dia berjaya besar. Sebab dia telah bagi peluang pada aku untuk aku lomok paik dia seluruh badan dia. Tu kadang-kadang kalau orang yang masuk tandas ni, keluar tandas tu jadi benuk, teruk ni. Orang cakap apa pun tak reti. Otak dia pun lambat. Jadi benda macam tu ada hubungan dengan yang tadilah. Syaitan ni dia punya, orang kata apa, peluang dia untuk nak buat kat kita ni, di antara dia rumah dia lah. Masuk rumah aku, apa lagi aku layan lah. Masuk pula kena cara dia. Nak masuk rumah tu jangan bagi salam. Maksudnya jangan baca doa. Di antara dia kejayaan dia yang saya baca dalam kitab tu, dia kata
Siapa yang masuk tandas dia tak baca doa, syaitan dia akan ambil najis tu. Najis tu memang tak nampak lah. Tapi dia akan lomok seluruh badan. Badan kita ni macam kita kata sapu mandi minyak tu. Macam orang mandi minyak kan, penuh badan tu. Macam tu dia akan lomok habis, taik-taik semua. Tapi benda ni kita tak nampak lah. Doa ni pula kalau kita tengok pada segi makna, sebab apa kita kata ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan engkau bagi diriku dari syaitan jantan dan syaitan betina. Kita berlindung, kita berlindung bukan hanya sebut nama syaitan, tapi kita perinci lagi. Syaitan jantan, syaitan betina. Apa beza jantan dengan betina ni? Yang ni kita kena mengaji halus pula benda tu. Yang ni pun saya pun tak kaji lagi. Syaitan jantan pun kita tak pernah tengok, betina pun kita tak ada tengok. Okey nah. Bentuk syaitan ni yang asli ni Allah alam lah, banyak macam-macam ada orang tengok. Syaitan ni nama dia punya suku syaitan. Dia bukan jenis seorang. Syaitan ni ramai. Syaitan ni bukan jenis kata-kata seorang ni yang syaitan. Ni yang goda orang Kedah, orang Perak, siapa dia? Syaitan mana pula? Macam kita kata malaikat, Rokit, Atik. Rokit ni banyak ke? Kalau kata kita ada 1 juta orang, takkan Rokit ada 1 juta orang? Ni suku-suku ni. Maksudnya kalau malaikat, ketua dia tu Rokit. Yang tulis tu anak-anak buah dia. Ni malaikat ni banyak. Kalau syaitan pula, di syaitan ni suku dia banyak. Jin pun termasuk syaitan juga. Kalau jenis membawa pada manusia kesesatan. Syaitan, iblis lain. Yang ni kita kena kaji betul. Syaitan yang iblis lain. Lepas tu yang paling besar dia punya, orang kata apa, dia punya komando dia tu, komando dia tu siapa dia? Azazil lah. Azazil. Ifrit tu masih bawah daripada Azazil. Yang tu pecahan daripada jin pula. Jadi syaitan ni kita minta berlindung daripada Allah SWT daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Senang kata macam ni, kalau kita orang yang dah mengaji, kita ingat betul-betul. Aku kalau masuk tandas tak baca doa, habislah aku. Nanti badan aku pakai sabun wangi-wangi pun pahit tu tak hilang juga. Kita kena ingat macam tu. Kalau aku masuk tandas tak baca doa, siap lah aku. Habis badan aku kena lumok taik. Kita kena ada keyakinan dengan benda ni dengan hati kita. Hati kita kena betul. Bila kita rasa macam tu, kita rasa berani tak masuk tandas tak baca doa. Jadi kita sentiasa rasa berjaga-jaga. Walaupun tandas tu tandas dalam kapal terbang sekalipun. Ataupun tandas dalam dalam apa lagi yang paling sedap-sedap ni, hotel 5 bintang ke? Tandas dalam akuarium ke? Semua kita akan jaga. Kita akan cap bahawa hati kita dah berkata semua tandas adalah tempat iblis. Tak kira ke 5 bintang ke, rumah banglo ke, selesa ke, ada aircon ke. Bila sebut tandas, martabat dia aku akan berlawan dengan iblis, syaitan. Jadi aku kena berlindung dengan daripada Allah, daripada syaitan. Minta pada Allah. Doa dia senang ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika. Semua baca sama-sama tengok. Bismillah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. InsyaAllah semua niat untuk amalkan. Baca dia tu bukan waktu masuk tandas, sebelum masuk tandas. Kata-kata pintu tandas dekat sini, kat sini kita baca dah. Kalau contoh lupa, macam mana? Baca dalam hati. Dalam hati tak apa. Dia tak dosa. Yang tak boleh tu lafaz nama Allah. Kita sebut bismillah tu dengan mulut, dengan lafaz suara. Itu orang panggil lafaz. Bila lafaz, haram hukum dia menyebut nama Allah dalam tandas. Tapi pakai hati, tak apa. Hati dibolehkan. Walaupun dalam tandas.
Sebab dia anggap berzikir. Kita sambil berak pun sebut dalam hati Allah, Allah, Allah. Boleh. Jangan ingat hati kita ni adalah singgasananya Allah. Singgasana Allah bukan bertempat mana-mana pun boleh. Faham betul-betul ni? Lagi salah jawab pula. Dia kata ustaz boleh bagi tahu boleh zikir dalam tanda. Orang dengar zikir tu pun orang kata pelik dah ustaz ni. Zikir dalam tanda bawa tasbih. Tak mana? Kira dengan ayat sekali tembak subhanallah subhanallah. Kan jenis ayat spray tu. Duk main ayat subhanallah subhanallah. Ni kita faham. Ingat, boleh berzikir dalam tandas tapi ada cara dia. Cara dia dengan menggunakan hati, bukan guna mulut ataupun suara yang kita lafaz. Tolong ambil faham betul-betul. Ni yang duk salah ni maksudnya orang mengantuk. Mengantuk kata tanda zikir boleh, mak tidur. Bangun-bangun ustaz kata habis dah majlis kita. Dia pun balik-balik tu cerita kawan, aku belajar hari ni ustaz bagi tahu zikir dalam tanda boleh. Lepas tu orang pun pakat pelik lah amalan ajaran mana pula yang ajak ni. Jadi kena faham, zikir ada dua. Satu zikir jahar, satu zikir sir. Jahar ni zikir yang kita guna suara yang kuat. Subhanallah, subhanallah. Zikir sir zikir yang senyap-senyap pakai hati. Zikir sir ni yang dibolehkan. Zikir ni banyaknya, dia bukan hanya dua tu saja, tapi yang masyhur dua tu. Kalau kita contoh, kita tengok langit, tengok matahari nampak Allah, itu pun berzikir juga. Kita dengar ayat Quran, pasang ayat Quran, kita buh kat ni ataupun pasang kuat-kuat. Telinga kita jadi apa? Berzikir juga. Kaki kita melangkah pergi masjid. Pergi masjid tu untuk apa? Untuk nak semayang. Zikir juga nama dia. Zikir ni apa dia? Makna dia ingat. Ingat apa? Ingat Allah. Apa saja jalan menuju kepada ingat Allah, itu nama dia zikir. Tapi sepakat ulama mengatakan zikir ada dua, jahar dengan sir. Sebab yang lain tu masih lagi tahap awam. Kalau orang awam takkan faham macam mana kaki berzikir. Jadi dia nak bagi tahu kat kita zikir ada dua ni supaya semua orang jelas. Tak ada tanya lagi dah. Kalau sebut kata telinga berzikir, mata berzikir, orang pakai tanya lagi. Orang yang masih awam ni, masih tak faham ni, dia akan timbul macam-macam pertanyaan. Macam mana mata berzikir? Itu kata ulama ni kalau buat satu keputusan, dia akan merenung semua tu dalam keadaan yang terkini, keadaan semasa. Dia takkan buat keputusan tu sampai hala ikut. Dia sampai, lepas tu orang pun kata, orang pun kena ikut dia. Macam ada satu nama dia Siti Jenar. Siapa pernah dengar? Siti Jenar ni orang kata dia sesat, tapi sebenarnya dia betul. Dia kata Allah dalam pakit. Allah dalam pakit dia. Bagi dia cakap macam tu sampai dia faham. Macam kita ni, kita kata dia sesat. Betul tak? Sebab kita tak faham apa yang dia faham. Jadi ulama semua waktu tu berkumpul, diorang jadikan hukuman pada Siti Jenar tu adalah hukuman pancung. Sebab dia tak layak hidup dalam masyarakat. Sebab boleh menyesatkan orang. Sebab dia seorang sampai, bila dia menyampaikan pada orang lain yang tak faham, yang tak sampai macam dia sampai, dia boleh memesongkan orang. Orang akan kata dia ni sesat. Lepas tu, bila dia ajar orang-orang, lama-lama pun akan ikut dia. Bila orang ikut dia, dia sendiri faham lah. Kata Allah dalam pakit dia. Yang lain yang tak faham macam dia tu, akan jadi akidah dia rosak. Nak tahu dia ni betul tak betul, waktu pancung tu, pancung pula depan Kaabah. Lepas tu nama darah dia tu, darah yang dia mengalir tu bentuk nama Allah. Waktu orang tahu kata dia ni duduk dalam kebenaran. Sampai nama dia pun tertulis nama Allah. Jadi ulama bagi tahu bahawa dia ni memang betul, tapi dihukum mati untuk menyelamatkan umat. Menyelamatkan umat yang bergiling-giling lagi supaya tak terjatuh daripada orang kata apa? Tauhid yang salah. Itu pun nampak macam mengorbankan satu pihak, tapi sebenarnya menyelamatkan. Itu adalah Siti Jenar. Nanti boleh tengoklah cerita dah.
Ni kisah-kisah tasawuf semua ni. Okey, ambil balik. Yang pertama, masuk tanda mesti kaki kiri. Masuk tanda kaki kiri. Keluar kaki kanan. Okey, lagi baca. Oh tak baca. Oh macam ni. Mana? Yang kedua. Disunatkan mendoai kaki kanan ketika keluar daripada tempat pada ajarnya. Sambil baca doa ini. Ufra laka alhamdulillahilladzi ad'anil Ada wa ma qani. wa'afani. Artinya ampunlah ya Allah, dosa demi bagi Allah yang menghilangkan dari aku, yang menyakitkan dan afiatkan. Okey, yang ketiga, sunat kita mendahulukan anggota kaki kanan. Di sini kalau kita ambil daripada lawan dia apa dia? Bila tempat yang mulia, tempat mulia ni apa dia dekat dunia ni? Masjid. Masjid kita masuk dengan kaki kanan, keluar kaki kiri. Tempat yang hina, tandah ni kira tempat hina lah. Tempat hina ni kita masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang ni pun kita kena ambil berat lah. Kadang-kadang kita lupa. Selalu sangat kita lupa. Kadang kita rasa cepat nak kencing, tempat nak berak tak tahan, dia bubuh kaki kanan juga. Apakah dosa kalau kita kaki kanan? Tak dosa. Cuma dia dibenci oleh Allah. Bila tak sunat ni makruh lah. Bila tak sunat ni makruh. Jadi kalau kita nak ikut sunnah, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Baca doa pula. Doa dia ghufranaka, ampunilah aku, kita minta ampun. Alhamdulillah, segala puji bagi zat yang menghilangkan anil adha, daripada aku kesakitan. Sakit tu macam kencing tu. Cuba kita tak kencing tengok. Sakit. Kalau berak pun sama, tak sakit. Jadi keluar tu kita bersyukur. Kerana Allah buang penyakit dari perut kita. Kencing ke berak ke, semua tu kita kena lafaz tanda syukur. Ni doa ni ulama susun supaya kita tersiasa zikir pada Allah. Kalau kita tengok dekat sini, makna dia simple ya. Segala puji bagi Allah, kita puji Allah, lepas tu kita bagi tahu bahawa Allah telah hilangkan aku daripada aku penyakit dan sihatkan aku, afiatkan aku. Jadi kalau boleh, kalau kita ni ikut sunnah, kita pakai doa ni lah, doa yang masyhur. Doa yang masyhur. Cuba baca sekali. Ghufranak Alhamdulillahilladzi Adhaba Annil adha Wa'afani Ghufranak Alhamdulillahilladzi Adhaba Annil adha Wa'afani. Ada satu riwayat lagi kata paling kurang kita baca ghufranak. Ni kalau yang ni memang orang pilih yang ni dah. Malah lah nak hafal. Ghufranak maksudnya baca yang tu ya. Keluar-keluar baca ghufranak. Ampunlah ya Allah. Itulah. Ampunlah ya Allah. Itu paling kurang lah. Kita minta ampunlah ya Allah. Yang ni lah kita nak ni. Hak pendek-pendek ni. Cepat. Apa bagi tahu. Paling kurang hak ilmu ni paling kurang sekali seumur hidup kita amal. Kalau boleh amal berterusan, alhamdulillah. Tandah ni kalau kita ukur umur kita 20 tahun kita guna masa untuk tandah. Kalau umur 60 tahun, 20 tahun kita jaga untuk kerja. Daripada pagi sampai ke malam, 8 jam kita bekerja, 8 jam kita tahan. Hampir umur kita 60 tahun tu bagi 3, 20 tahun kita kerja. Hidup kita 20 tahun ni, kita duk jaga lah ni, buka mata ni. Duk bernafas, duk makan. Jalan kita tidur 20 tahun juga. Kalau lebih tu pergi tandah. Tandah ni memang banyak kali kita pergi. Kita tak sedar. Kalau hidup kita pergi tandah tak cara yang baik, cara sunnah, umur kita jadi 20 tahun sia-sia. Apa lagi waktu tidur.
Kalau tak kenal waktu tanda tak tu apa cara Rasulullah, tak kenal cara adab, 20 tahun juga masa tidur kita habis dulu. Jadi macam mana pun kita nak bagi warni hidup kita ni tercorak seperti mana cara Rasulullah SAW. Sampai setiap gerak gigi kita ni akan jadi sama macam Rasulullah. Tak akan ada satu pun duduk dalam sia-sia. Semua akan dikira. Masuk nilai pahala. Ya, yang ketiga. Baca. Apa pula? Basuh baca. Juga sunat jangan menghadapkan kiblat atau menggunakannya ketika Qadha. hajat jika tidak ada izin. Antaranya dengan kiblat dan disyaratkan dinding atau kurang-kurang tingginya 2/3 Pasal. atau lebih. Dan jika ada dinding tempat sama itu atau ada tempat yang telah disediakan untuknya, maka tidak mengadak atau meletakkannya. Okey, di sini dia bagi kesunahan supaya kita jangan mengarah kiblat ni. Keadaan dia seperti di tanah padang pasir. Tanah padang pasir ni luah lapang. Ataupun kalau kita istilah kita lah ni, dia kalau kat Langkawi di tengah laut. Buat atas bot contohnya. Bila nampak lah atas bot kan kosong, lapang, tak ada apa. Maka disunahkan kita cari benda yang tinggi. Yang ada dinding. Macam mana dinding tu tinggi dia macam mana? Kurangnya 2/3 hasta. 2. Ni hasta, 1 hasta. 2. Lepas tu tambah sikit, 1 tapak tangan. 2 hasta, 1 tapak tangan. 2/3 hasta. Nah, 2/3 hasta macam mana? 2,5. 2,5. Lebih kurang 2. Tinggal ni, curang ni lah tinggal ni. Kira kita duduk kat sini, orang sana tak nampak kalau tengok. Tujuan dia bagi tinggi tu supaya orang tak tengok kita punya aurat. Aurat kita orang tak nampak. Lindung. Ambil kayu tinggi ni ke pegang sambil kencing boleh lah. Lepas tu jangan menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni dalam keadaan kosong. Kalau tak ada dinding, kalau ada dinding tak apa. Kalau tak ada dinding, kiblat contoh kita semayang sini, kita kencing pancut betul-betul sana. Belakang kiblat pun tak boleh. Kita kencing sana, jubuk kita menghadap sana pun tak boleh. Dia kena arah sana. Tu lah masjid-masjid tengok macam masjid ni dia arah selain pada belakang dengan depan. Dia buat siap lah. Untuk adab di sini hanya ketika waktu tempat yang lapang. Kalau tempat yang masjid ataupun tidak ada dinding, tak apa menghadap kiblat pun. Tapi kadang-kadang kita sangat-sangat menghormati adab ni. Kadang-kadang jadi adab lah, tak boleh. Di masjid kita pun tengok semua menghadap ke sini kan. Nampak dia tak ada kiblat, tak belakang kiblat. Kalau dia kata kat sini, kalau jika ada dinding tempat qada hajat atau tempat yang telah disediakan, maksudnya dah ada jamban siap dah, dinding siap, atap siap, maka tidak mengapa dia kata menghadap atau membelakang kiblat. Ni kena faham betul-betul. Kadang-kadang mereka duk terlalu orang kata apa, fanatik, taksub sangat. Tak boleh ni, masjid ni apa ni menghadap kiblat. Sedangkan dalam hukum tak mengapa. Sebab apa tak mengapa? Sebab dia dah buat dinding dah. Dia ada dinding siap dah. Yang tak boleh tu bila tak ada dinding, macam padang pasar, macam dekat laut ke, memang tak ada dinding apa-apa. Itu yang tak boleh. Masalah ni kita kena faham betul-betul lah. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang cepat menzioni orang, cepat menyalahkan orang. Sebab kita tak tahu tu mana. Jenis cakap je pandai. Bila cakap pula tak fikir. Bila dia cakap pula tak ada siapa bangkang, menang lah dia. Lagi seronok dia cakap walaupun salah. Dia satu lagi. Nak menutup dirinya dari dilihat oleh mata manusia. Hasillah tutupannya
itu 2/3 hasta. Dan kena jangan berkata-kata ketika Pokokkan hajatnya. Dan jika ia bersih, maka hendaklah berucap Alhamdulillah di dalam hati jua. Nampak ni? Yang keempat ni dia nak bagi tahu kat kita kena jaga aurat kita. Aurat kita daripada melihat oleh mata manusia. Maksudnya jaga aurat ni macam tempat lapang tadilah. Sekurang-kurang dia kata tutuplah 2/3 hasta. Orang kalau contoh ni jalan utama. Contoh kita pula duduk kat cerak ni. Belah ni tak nampak lah Indonesia, India nampak lah. India, Bangladesh. Saya duk pi tu memang ada lah. Oi, jauh lah. Lepas tu bila kita duduk contoh kan, masa bila nak letak benteng, contoh macam jalan depan ni. Kita nak bubuh benteng buh kat depan lah. Sebab kita tahu dah orang duk lalu kan. Buh kat depan. Supaya orang tak nampak ke sini. Kalau paling baik tu buh 4 segi lah. Tapi kalau tak ada, kalau belah Indonesia tu dia buh ni kan, kampik gula. Kampik gula, dia buat macam 4 segi. Lepas tu dia buh buluh tu. Dan sana kan jenis sawah bertingkat-tingkat. Dia berbuluh tu dia buang dia punya terah kosong apa? Orang panggil apa? Dia punya buku dia tu jadi air mengalir 24 jam lah. Tapi takat tu lah pakai pun orang kata bekas sading lah, bekas susu. Cebok. Tapi dia punya tutup tu ni tutup 4 segi dengan kampik gula. Berak apa semua situ. Maksudnya macam tu lah. Jaga dia buatnya tu. Maksudnya tinggi macam tu dan tutup. Tujuan tutup tu supaya apa? Supaya aurat kita terjaga daripada dilihat oleh orang yang haram dilihat. Orang asing tu haram dilihat. Lepas tu dia bagi tahu lagi, kalaulah kita waktu tengah berak, tiba-tiba kita bersin, kan? Acin. Macam mana cara kita nak bersyukur? Biasa kita memang orang jaga amal, memang kita selalu alhamdulillah. Alhamdulillah, kan? Bersin alhamdulillah. Bersin acin alhamdulillah. Tiba-tiba lah ni duduk dalam tanda. Boleh tak? Boleh. Tapi dia kata dekat sini cara dia kena baca dalam hati. Acin. Macam tu juga dalam semayang pun. Dalam semayang pun kita bersin boleh je tapi baca dalam hati. Tapi kalau baca waktu kita ucap acin alhamdulillah, kalau kita tengah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, acin alhamdulillah, batal kita punya Fatihah kita. Kita kena ulang balik. Dalam semayang tak boleh perkataan asing di tengah-tengah perkataan Fatihah tu, tengah ayat Fatihah. Kalau alhamdulillah tu perkataan asing lah, bukan surah Fatihah. Dia kena ulang balik Fatihah. Fatihah tu tak dianggap. Kena ulang balik bismillahirrahmanirrahim. Itu bahaya. Kalau hati tak apa, kita boleh lanjut terus. Okey nah. Yang kelima, kita habis kat 6 ya lah ni malam ni. 5. Jika mengorder hajat seseorang, maka hendaklah mencari tempat yang suci sekira-kira tidak kedengaran yang keluar itu dan baunya tidak sampai ke orang. Inilah kadang-kadang kita dululah kita duk bawa benda ni. Yang ni yang kita duk amal ni orang dulu. Kalau nak sakit perut dia cari dalam hutan. Dia cari tengah-tengah bendang, jauh daripada orang. Sebab apa? Sebab tak nak bagi orang bau. Baik kita tahulah baru makan petai ke, baru makan belacan ke. Dia bau tu sengat sikit. Tambah-tambah makan durian je. Allah. Kalau makan jering kencing minyak tu habis, mekat habis. Tapi benda ni memang sunat lah, sebenarnya sunat kita jaga. Dia bagi tahu hendaklah adab kita, akhlak kita dengan makhluk-makhluk manusia lain-lain kita kena jaga. Apa dia akhlak dia? Kita nak cari pertama, cari tempat yang betul-betul tidak kedengaran keluar mata, suci lagi, suci. Tempat tu suci, bukan tempat macam lau ayam tu. Tai ayam sepah pergi berak kat situ. Tu tak kena kat situ. Cari tempat yang suci. Biasanya kalau mudah kita pergi cari sungai-sungai. Cari sungai, cari batu besar sikit, melindung kat batu besar tu. Lepas tu cari air mengalir. Supaya senang kita nak basuh. Biasa cara kita berlatih kat situ lah. Kalau yang ni nak tengok, ni susah dah nak jumpa jenis ni. Ni jamban pun dah ada dah. Siap ada ni lagi, apa nama, pewangi ni dalam tandahan. Lepas tu kalau nak jaga daripada tak dengar ni, ni susah sikit.
Jenis cirik nak buat macam mana? Jenis badan gemuk pula kan, masuk-masuk kentut orang sebelah pun dengar juga. Tapi kalau kentut kat tandas orang tak kisah, sebab memang tempat kentut. Ni yang kentut ni waktu tengah duduk makan, duduk semayang dan soft. Ni orang kisah sikit. Duduk tengah buat tahlil dekat rumah orang. Duduk tak ada nak buat apa, perak dia bagi. Orang semua pelik. Pelik. Ada seorang saya pernah jumpa, bagus budak ni. Dia duduk tu dia terkentut, dia terus angkat tangan. Dia minta maaf. Saya tak tahan. Tempat. Yang tu jujur. Biasa orang ni buat muka tak pas langsung, tak tunjuk muka bersalah langsung. Ada hok bijak sikit. Dia duduk dia kentut, lepas tu dia tengok kawan sebelah, dia goyang kepala. Dia tengok muka sebelah, goyang kepala. Orang semua pekat tengok dia. Rupanya dia kentut tu dia. Yang tu orang panggil layar buruk. Pandai dia pun. Tapi yang paling baik tu saya tengok yang tu lah. Dia boleh mengaku tu. Tu satu benda yang luar biasa tu. Bukan senang orang nak mengaku kentut ni. Bukan senang. Kalau hati tu tak kering betul. Okey dah. Yang ni kita untuk sekarang kita ambil sebagai info tak apa. Tapi kalau untuk tempat kita lah ni sesuai, kita dah ada tandas. Yang ni kita insya-Allah kot. Kalau kita tak cari kot tempat macam ni. Cari tempat jauh buat apa, tandas dah. Nak pergi masuk hutan buat apa sampai Gunung Raya tu. Menyusahkan. Duduk tandas dah. Bau pun orang dah ni bau wangi dah. Selamat dah insya-Allah. Yang keenam, haram pada ajar di atas kubur dan di dalam air yang tenang lagi sedikit. Adapun di dalam sungai yang airnya banyak lagi deras tidak haram hukumnya. Dan jika menyakiti orang lain haram, maka hukumnya haram juga. Okey, yang keenam ni kena faham tajuk dia. Yang ni cerita tentang hukum haram. Bukan sunat. Bukan boleh, haram. Haram ni kalau buat apa jadi? Dosa. Jadi kalau boleh kita tinggal, jangan buat langsung. Kalau boleh kita tinggal. Sebab benda ni memang tak boleh. Apa dia yang pertama? Kubur. Yang ni kalau tak sengaja tak apa. Kadang-kadang kita pergi masuk hutan kan. Rupanya kita tengok batu nisan macam tak batu nisan. Rupanya kubur dia kubur orang dulu. Yang tu kita tak sengaja. Tapi kalau kita tahu, kita kena ambil tai tu pindah tempat lain. Tapi yang ni masalah dia tahu dah. Memang tahu dah kubur kan. Mungkin buat tahu lah jenis apa orang macam ni. Tak tahu lah, kita tak boleh nak cakap apa. Kalau kita ni, kalau yang jenis mengaji dah tahu dah kubur, jangan berak. Kalau kita berak juga, kita lawan hukum Allah, kita jadi dosa. Yang kedua, dalam air yang tenang lagi sedikit. Yang ni seolah-olah macam air tenang, lupa mana ni. Dekat air, mungkin dekat ni kot, macam kadang-kadang air katok. Air katok. Air katok tengah-tengah bukit kan, ada bertakur sikit kan. Pi lepas tai kat situ pula. Kadang-kadang ayam tu pun boleh manfaat pada binatang-binatang yang dalam hutan tu, mereka tu main minum. Itu menyusahkan orang lain, menyusahkan makhluk lain. Hukum dia haram. Bukan saya cakap ni. Haram ni hukum. Mengarang kita ni. Ada pun dalam sungai yang banyak, macam ayat terjun Telaga 7, ayat terjun Lembut 9. Boleh tak? Yang ni tak haram hukum dia. Tapi kalau boleh, carilah tempat yang berlindung. Kalau memang kita duduk dalam air banyak pun kan. Jangan duduk rendam dalam air, pluk-pluk dia timbul macam yang tu tak kena cara. Betang-betang lah boleh, kata ustaz boleh. Dia selam-selam tu dia bagi peluak jagung semua. Orang tambah-tambah buh pula kat atas tu. Jangan. Jadi boleh hukum di sini boleh, tapi kita jangan lepas daripada adab kita dengan makhluk lain. Maksudnya boleh di sini hukum ayat tu banyak. Sebab ayat banyak tu lah yang tak haram. Itulah maksud dia. Dan jika menyakiti orang lain, hukumnya haram. Maksudnya di sini adalah seperti mana stesen bas. Berempat orang selalu duduk tunggu bas. Kita pergi berak perak murah kursi. Orang duduk tunggu bas pun tak selesa. Haram hukum dia. Pergi berak dekat dekat apa lagi? Stesen kereta api.
Tempat-tempat umum orang selalu duk jumpa. Macam kita ni apa? Macam kita lah ni, macam ada satu kampung tu ada satu pondok. Geng-geng orang duk lepak, orang tua-tua duk jaga kerja apa? Orang panggil rukun tetangga. Tapi berak lah situ. Haram hukum dia. Sebab apa haram? Sebab menyusahkan orang lain. Itulah jadi hukum haram. Okey, dah habis lah. Kita bagi kesimpulan. Simpul dia. Pertama, adab kita ketika kita masuk tandas. Pertama, masuk kaki kiri. Baca doa, Allahumma bismillah, Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua, keluar dengan kaki kanan. Baca doa sekurang-kurangnya ghufranak. Panjang, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani. Kalau di tempat yang kosong macam padang pasir, tak ada apa-apa dinding. Sunat kita jangan menghadap kiblat. Ataupun belakang kiblat pun tak boleh. Kalau nak berak, nak kencing juga, cari tempat yang ada dinding. Maksudnya kita cari kayu ke, cari buah pokok apa, daun-daun nyak ke, ataupun cari pokok yang ada kat situ kan berselindung. Yang keempat, sunat kita menutup diri kita daripada dilihat oleh mata manusia. Menutup diri ni jangan telanjang. Jangan telanjang bulat. Kalau boleh setutup semungkin lah. Tinggal pelekat ke apa ke. Lepas tu, yang kelima, kita disuruh menunaikan kencing berak kita di tempat yang agak-agak selamat daripada orang dengar kita punya berak. Lepas tu selamat daripada orang bau tai kita. Yang keenam, perkara yang haram kita untuk buat ketika kita nak tunai hajat apa dia? Jangan berak kencing atas kubur. Yang kedua, jangan berak di tempat ayak yang sikit. Ayak sikit lepas tu tenang pula. Ayak bertakung kita kata. Ayak bertakung yang sedikit. Macam tengah ayak sungai apa? Ayak-ayak ni lah, ayak katak tengah-tengah sungai, tengah-tengah hutan ke. Dan yang tentunya jangan kita berak di tempat kawasan yang awam. Kawasan awam ni maksudnya yang boleh menyakiti orang lain. Di tengah jalan ke, orang jalan memang duk jalan kampung, duk lalu kat situ, tapi berak tengah-tengah tu. Yang tu haram hukum dia. Allahu a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan sambung yang ketujuh. Disunatkan jangan qada hajat kecil kencing menghadap mata angin. Angin laju ni, kita pun tembak lawan. Tembak lawan depan sembok muka balik. Tu tak, nanti kita akan sambung insya-Allah. Dalam kita pelajaran kita malam ni ada tak siapa yang nak tanya soalan? Ada pertanyaan ada perempuan? Muskil ke apa-apa ke? Tak ada lah. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa 'amalan salihan wa'dah. Allahumma ij'alna al-'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'al 'alil 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallah wa bihamdika, subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah esok belajar tauhid